Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Nama anaknya Abdul Syakur Aziz bin Azham, anak saudara kepada Ustaz Haji Rosman ataupun panggilan Ayah Haji, sepupu kepada Ustaz Salahuddin. Kitab yang akan dibacakan iaitu nama kitab Mishkatul Masabih. Uraian secara ringkas mengenai kitab Mishkatul Masabih. Pengarang dia siapa? Pengarang asal kitab ini adalah, gelaran dia Imam Baghawi. Nama penuh dia Al-Imam Muhyiddin Sunnah Qami'u Bid'ah Abu Muhammad Al-Husain Ibn Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi. Nama panjang dia. Sebelum dinamakan sebagai kitab Mishkatul Masabih, kitab ini hanya nama Al-Masabih sahaja, iaitu melalui karangan asal oleh Imam Baghawi. Seperti mana yang nama dibacakan tadi, Al-Imam Muhyiddin Sunnah Qami'u Bid'ah Abu Muhammad Al-Husain Ibn Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi. Ditambah, disempurnakan kalau ta'lif ataupun sahibu mishkat, tuan kitabnya adalah, kalau nama penuh dia Waliyuddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Al-Khatib Al-Am At-Tibrizi, iaitu kalau kita nama panggilan dia Al-Khatib At-Tirmizi. Itu adalah tuan kitab ataupun dipanggil sebagai Sahibul Mishkat. Kalau Imam Baghawi dipanggil Sahibul Masabih. Kitab ini, kitab Mishkat ni, kalau kita untuk mudah difahami, kitab Mishkat ni adalah ringkasan hadis daripada Sunan Sittah, ataupun kalau mengikut Imam Baghawi dia ada Sunan Sab'ah, termasuk Sunan Darimi. Kalau kita faham Sunan Sittah, Bukhari sampai Ibn Majah. Tapi mengikut Imam Baghawi, sunan dia yang dia pegang, yang dia ambil, iaitu Sunan Sab'ah, termasuk sekali dengan ditambah Sunan Ad-Darimi. Ringkasan, diambil serutan-serutan hadis daripada kesemua kitab-kitab hadis, dikumpulkan dan diuraikan di dalam kitab Al-Masabih, di dalam kitab Mishkatul Masabih ini melalui 3 fasal. Setiap kitab, setiap bab-bab, setiap tajuk, dia mempunyai 3 fasal. Fasal yang pertama iaitu Imam Baghawi membahagikan 3 fasal. Fasal yang pertama, dia mengeluarkan hadis daripada 2 syekh, iaitu 2 syaikhani, iaitu yang pertama Bukhari dan juga yang kedua Muslim, Imam Muslim. Fasal pertama hanya 2 perawi ini sahaja, melalui 2 perawi ini sahaja. Kerana apa? Kerana untuk meninggikan darjat periwayatan mereka. Kerana tuan kitab ingin meninggikan hadis-hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Al-Muslim. Kerana hadis oleh kedua perawi ini, oleh kedua imam hadis ini, jumhur ulama mengatakan bahawasanya hadis ini adalah hadis sahih. Hadis yang dikeluarkan mereka adalah hadis sahih. Itu tujuan fasal pertama yang dikeluarkan oleh Imam Baghawi. Fasal yang kedua, seperti mana yang cakap tadi, ada 3 fasal. Fasal yang kedua, kitab Mishkat ni dalam fasal yang kedua, hadis yang dikeluarkan, yang dicatat di dalam bab itu adalah mengenai hadis-hadis keluaran selain daripada Bukhari dan juga Muslim, iaitu Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi dan juga Nasai. Kelima, seperti mana yang kita tahu tadi, kalau kita Sunan Sittah, kalau bagi Imam Baghawi Sunan Sab'ah. Fasal yang ketiga, iaitu semua hadis yang meliputi dengan makna tajuk yang dibawa. Dalam kitab Mishkat, dia ada tajuk. Kalau tajuk yang pertama yang kita akan belajar selepas ini, iaitu Kitabul Iman. Tajuk yang pertama, dalam tajuk besar. Kalau tajuk kecil dia ada dalam salah satu dia tajuk bab Kabair wa Nifaq. Dalam bab tajuk-tajuk kecil tu, Imam Baghawi dia membawa hadis merangkumi semua, tak kira Bukhari, Muslim ke, dan semua kitab kitab hadis seperti Darqutni, Baihaqi, Imam Syafi'i sendiri, dan banyak lagi perawi-perawi hadis dan imam-imam yang lain. Hadis-hadis yang munasabah dengan bab-bab yang tertentu yang diriwayatkan daripada salaf dan juga khalaf. Maksud diriwayatkan daripada salaf dan juga khalaf, perawi meriwayatkan hadis, maksudnya daripada tabi'in, daripada sahabat dan daripada Nabi SAW. Itu adalah ringkasan huraian secara ringkas mengenai muqaddimah Mishkatul Masabah. Hadis yang pertama, kalau di dalam kitab yang baru beli itu, yang baru sampai itu, muka surat 29, iaitu hadis yang pertama sebelum masuk Kitabul Iman. Hadis yang pertama sebelum masuk Kitabul Iman, iaitu daripada Ibn Umar. Sebelum masuk kitab, sebelum saya bacakan hadis, saya minta kita baca, sama-sama baca doa ni selalunya dah menjadi adat dan juga elok untuk kita baca, iaitu doa. Saya harap sama-sama ikut, iaitu Rabbi Yassir wala tu'assir wa tammim bil khair ya alim alimni wa bika nasta'in. Baik. Hadis yang pertama sebelum kita masuk Kitabul Iman, Imam Baghawi membawa hadis riwayat daripada Umar, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal limri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih fa hijratuhu ila Allah wa ila rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Itu Imam. Hadis yang pertama iaitu hadis mengenai niat. Makna dia innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal limri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang ma nawa, berdasarkan apa yang dia niat. Saya terjemah dulu. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih. Barang siapa yang hijrah dia untuk mendapat Allah dan juga untuk mendapat Rasul, kerana Allah, kerana Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa ila rasulih, maka hijrah dia tu bolehlah Allah dan juga Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih.
Barang siapa yang hijrah dia tu hanya kerana dunia semata-mata, maka dia bolehlah dunia tu. Ataupun kalau dia hijrah kerana ada seorang perempuan yang ingin dia kahwini, dia pergi suatu tempat. Kalau dalam periwayatan ni, dia pergi kepada satu tempat, dia pergi bersama dengan rombongan orang yang berhijrah semata-mata kerana di sana ada perempuan yang ingin dinikahi. Bukan kerana Allah, bukan kerana perintah Allah, bukan kerana perintah Rasul. Maka kalau hijrah dia tu berdasarkan niat yang dia niatkan untuk hijrah tu, maka dia bolehlah apa yang dia hijrah, tujuan dia hijrah ke sana, ataupun apa sahaja dalam bentuk hijrah. Hadis ni, kalau dalam bab niat, kita maksud niat iaitu qasad, qasad. Kalau dari segi yang dimaksudkan mengikut syarak, iaitu lintasan hati, apa yang kita terlintas di dalam hati. Bukan kata kita fikir dalam otak, kita tak sebut di mulut, tapi kita fikir dalam otak. Contohnya, ambil contoh yang paling mudah dalam bab solat, kita niat macam dalam hati, kita tak lafaz di mulut, tapi kita kata dalam hati ataupun kata dalam fikiran, sahaja aku solat sunat ataupun solat fardu sekian. Itu bukan kalau ada dalam hati ataupun dalam kepala kita ada lafaz-lafaz tertentu, itu bukan niat. Kalau niat ini adalah lintasan hati, apa sahaja yang terlintas terhadap sesuatu perkara yang ingin kita lakukan, baik dari segi ibadah atau baik selain daripada ibadah. Dalam bab, kalau kita bercakap dalam bab niat ni adalah tunggal, adalah kira batu asas sebagai kita orang Islam. Kalau khususnya dalam bab beribadat, perlu ada niat. Semua sekali, tak kira solat, tak kira haji, apa sahaja, dalam bab kita meninggalkan syirik juga kena ada niat. Dalam bab kita ikut sunnah pun kena ada niat. Bahkan kalau tak ada niat, kalau tiada niat, ada sebahagian ulama yang kata, kalau dalam perkara-perkara berdosa, contoh kalau kita nauzubillah daripada melakukan perkara zina ke apa, melakukan perkara berdosa. Kalau dalam bab dosa, perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa, ada ulama jika yang berkata kalau kita tiada niat untuk meninggalkan perkara-perkara berdosa, maka kita tidak dapat pahala apa? Iaitu pahala perintah Allah Ta'ala, pahala perintah Nabi, itu supaya meninggalkan perkara-perkara yang berdosa, perkara-perkara maksiat. Oleh kerana kita tidak berniat untuk meninggalkan perkara itu, oleh kerana kita tidak ada dalam hati ucapan Alhamdulillah ke, belajar ke apa ke, kerana niat tiada, maka pahala terhadap perintah Allah itu ataupun perintah Nabi itu mengenai suruh meninggalkan perkara-perkara maksiat berdosa, contohnya zina, mencuri ke apa dan sebagainya, meninggalkan perkara syirik, meninggalkan perkara bid'ah, oleh kerana tak ada niat, pahala terhadap perintah itu tidak ada. Dan samalah juga dalam bab-bab lain. Kalau Mula Aniqari, iaitu Sahibul Mirqatul Mafatih, dia hurai dalam bab niat ini, iaitu pada tempat kita niat pada waktu solat. Yang ini umum. Biasanya eloknya kita bahas dalam kitab solat lah. Tapi untuk beritahu secara ringkas, niat seperti yang bagi tahu tadi, maksud niatnya adalah lintasan hati sahaja. Dalam bab solat, dalam masyarakat kita ni ada diajar, dan memang diajar daripada sekolah rendah sampailah fahaman dia tu sampai ketua sekarang, iaitu sebelum kita solat, kita kena ucap lafaz niat usalli, solat sekian. Kalau zuhur, kalau asar, kalau sunat, yang sunat, yang fardu. Tapi yang nak bagi tahu, lafaz, kita kena lafaz niat untuk solat itu memang sudah sebati dengan masyarakat kita, baik yang muda, baik yang tua. Sebab apa? Sebab dia tersalah apa yang diberitahu oleh Imam
Syafi'i, iaitu kalau dalam bab niat untuk solat ni kena ada zikir. Jadi dia anggap bahawasanya zikir ataupun apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu, dia kata kena ada niat. Itu adalah perkara yang salah. Kita zikir yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ialah takbiratul ihram, bukan lafaz niat. Sebab solat itu kalau dalam hadis, mafhum daripada hadis, idza qumta ila solat fakabbir. Apabila kamu hendak mendirikan solat, maka hendaklah kamu takbir. Jadi dalam perintah Nabi itu tidak ada silingan di antara tengah-tengah tu ataupun sebelum tu. Nabi kata hendaklah kamu lafaz niat usolli dan sebagainya. Tidak ada. Jadi kalau dalam bab ni Mula Al-Qari dia membahaskan secara lebih kurang bahwasanya perkara itu tidak memberitahu bahwasanya innamal a'malu binniyat. Oleh kerana walaupun ada hadis yang kata setiap amalan itu bermula dengan niat, tapi hadis ataupun huraian-huraian hadis-hadis mengenai kalau solat, kalau dalam bab solat, lafaz niat ini tidak ada. Lafaz niat ini tidak ada. Jadi kalau siapa-siapa yang kata wajib bagi seseorang melafaz niat usolli, itu sudah bersalahan dengan fahaman para sahabat, fahaman Nabi sendiri, sahabat dan tabi'in mengenai hadis-hadis dan juga cara yang sebenar untuk kita solat. Salah satu daripada bab niat. Dan juga niat dia adalah untuk membentuk kita diri ini, kita ni siapa. Niat juga memain peranan. Contohnya kalau dalam bab kita datang belajar, kita datang untuk mempelajari hadis, kita datang untuk mempelajari ilmu wahyu, itu tafsir. Niat juga memainkan peranan. Sebab apa? Sebab kalau niat kita salah, kalau niat kita itu bukan kerana Allah, bukan kerana perintah Allah, bukan kerana perintah Nabi, bukan kerana untuk diri kita sebagai bekalan untuk di akhirat, selepas tu bukan kerana kita belajar tu kita tidak niat langsung untuk sebab, maka niat itu memainkan peranan. Kalau kita tiada niat-niat untuk kerana Allah, tiada niat untuk belajar, tiada niat untuk sebab, maka iman kita itu sebenarnya sekali belum lagi sempurna. Kita kena belajar, kita kena amal. Satu lagi amal ni adalah bila kita sudah belajar, kita kena sebar, kita kena dakwah kepada semua orang, baik yang kafir ataupun Islam, yang mengaku diri Islam. Dan juga ada hadis, mafhum daripada hadis, iaitu daripada Muaz. Untuk kita detail sikit dalam bab ni, daripada Muaz, mafhum dia daripada Muaz tentang 3 golongan yang akan disoal di akhirat kelak, iaitu 3 golongan. Golongan yang pertama iaitu mengenai golongan mujahidin, mengenai golongan yang berperang di jalan Allah. Apabila ditanya kepada mereka, kenapa kamu berperang di jalan Allah, maka mereka akan jawab, aku berperang kerana-Mu ya Allah. Apabila mereka kata begitu, Allah Ta'ala jawab, bagi ingkar terhadap dakwaan mereka kerana Allah, Allah Ta'ala kata, tak, kamu menipu. Kamu berperang, kamu berjihad di jalan Allah semata-mata untuk orang ramai puji diri kamu ialah seorang pahlawan yang berani. Sama ada kamu hidup ataupun kamu mati. Kamu ingin pangkat yang diberi oleh manusia, bukan kerana redha Allah. Tak. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua iaitu golongan alim. Soalan yang sama ditanyakan kepada mereka juga, apa tujuan pekerjaan mereka, kenapa mereka melakukan sebab itu, ataupun seperti mana maksud hadis. Jadi soalan yang ditanya dan jawapan pun sama juga, kerana Allah. Jadi Allah Ta'ala pun bantah jawapan mereka dengan berkata, tidak, kamu melakukan perkara tersebut, kamu berdakwah, kamu mengajar kepada orang ramai, mengajar kepada semua orang, hanya semata-mata ingin mendapat pujian bahawa kamu itu orang alim, kerana kamu itu seorang yang petah bercakap, kerana kamu itu seorang yang lebih memahami dalam bab agama. Kerana niat kamu sebegitu, bukan kerana Allah, maka itu yang dibantah oleh Allah, kerana Allah tahu isi hati manusia. Golongan yang ketiga ialah golongan para imam,
iaitu soalan yang sama juga ditanya dan jawapan sama juga, iaitu kerana Allah. Mereka melakukan semua itu menjadi imam dan sebagainya kerana dia jawab kerana Allah. Bila Allah tanya kepada mereka, dan jawapan Allah pun sama juga, tidak. Kamu melakukan semua itu, kamu menjadi imam semata-mata kamu harapkan manusia memuji kamu bahawasanya kamu adalah qari yang sangat sedap membaca ke contohnya dan sebagainya. 3 golongan yang ditanya dalam hadis itu, awkamakol, seperti mana dalam hadis, ingin memberitahu kita hanya kerana niat, tujuan kita memang baik, cara kita memang baik, berjihad di jalan Allah, kita belajar sampai jadi alim, sampai mengetahui keseluruhan isi kandungan Al-Quran, kita belajar hampir ke semua yang ada kitab-kitab hadis di atas muka bumi ni. Tapi oleh kerana niat kita bukan kerana Allah, bukan kerana perintah Rasul, bukan kerana ajaran Rasul, bukan kerana ajaran Allah, maka niat kita itu membezakan tujuan kita. Kalau kita kerana Allah, maka kita bolehlah Allah di akhirat kelak. Kalau kita kerana inginkan habuan dunia, maka bolehlah habuan dunia. Seperti mana yang diberitahu di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Syura ayat 20, man kana yuridu harthal akhirah nazil lahu fi harthih. Barang siapa yang inginkan habuan akhirat, inginkan hasil akhirat, melakukan amal-amal soleh yang berdasarkan perintah Nabi dan juga berdasarkan dalil, melakukan semua itu hanya kerana ingin mendapatkan habuan akhirat, nazil lahu fi harthih, maka kami akan tambahkan, nescaya kami akan tambahkan, kerana niat kamu itu ingin mendapatkan habuan akhirat, apa yang kamu niatkan, fi harthih, di dalam habuan yang kamu inginkan. Wa man kana yuridu harthad dunya, barang siapa yang inginkan amalan dia itu semata-mata inginkan habuan dunia, nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib, kami akan beri habuan dunia tu. Dapat tu memang dapat, tetapi ingat bahawasanya ma lahu fil akhirati min nasib, wa ma lahu fil akhirati min nasib, tidak ada bahagian pun di akhirat. Memang seolah-olah tidak ada geran tanah untuk kita dapat di akhirat sesat bahagian yang kita beramal di atas muka bumi, yang kita melakukan, kita sebar dakwah, kita belajar agama, semua sekali itu oleh kerana kita inginkan habuan dunia, oleh kerana kita inginkan pujian-pujian, oleh kerana kita inginkan hanya habuan dunia kekayaan semata-mata, maka di dunia boleh Allah Ta'ala bagi, tapi akhirat kelak habuan untuk diberikan yang sepatutnya dapat, tidak dapat. Tuan kita memberitahu hadis yang pertama sebelum masuk kitab beriman. Kerana apa? Kerana dia ingin beritahu, iaitu dalam bab belajar agama, lebih-lebih lagi dalam bab belajar ilmu wahyu, baik tafsir, baik hadis, kita perlu fokuskan niat kita hanya kerana Allah semata-mata, bukan kerana habuan dunia. Dan banyak lagi dalil-dalil daripada Al-Quran sendiri yang memberitahu bahawasanya oleh kerana niat kita itu tersalah, walaupun cara kita baik tapi niat kita itu tidak betul, maka hasil yang kita dapat tidak seperti yang kita inginkan. Masuk kitab beriman. Tadi hadis yang pertama, kitab beriman, berarti yang beritahu tadi dia ada fasal. Jadi yang kita akan belajar insya-Allah iaitu fasal pertama. Dan hadis itu bermula dengan hadis nombor 2. Berapa hadis tadi nombor 1 sebelum daripada kitab beriman. Permulaan kita belajar kitab Mishkatul Masabih. Fasal yang pertama, saya akan bacakan hadis dan juga terjemah 4 hadis berturutan, iaitu hadis yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Sebab hadis-hadis 4 hadis ini dia ada kaitan satu sama lain. Setiap huraian-huraian dia mempunyai kaitan di antara satu sama lain. Al-Fasl al-Awwal. An Umar bin Al-Khattab
radhiyallahu anhu maqal, daripada Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pernah pada satu ketika kami ini berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berada di sisi Nabi pada suatu hari dengan cara halaqah, tikung Nabi, sama ada Nabi di tengah ataupun Nabi di hadapan sekali, para sahabat likung Nabi. Idza tala'a alaina rajulun syadidun bayad asyab. Tiba-tiba datang seorang kepada kami, seorang lelaki yang mana sifat seorang lelaki ini syadid bayad asyab, iaitu baju dia itu sangat putih. Syadid sawad syari, dan juga bulu dia merangkumi semua bulu ataupun rambut ataupun janggut. Kesemua sekali kalau ingin cerita dalam bab asyar, iaitu bulu ataupun rambut ataupun janggut, adalah hitam legam, sangat kehitaman. La yura alaihi athar safar, tidak dilihat ke atasnya ada kesan-kesan orang bermusafir. Sebab apa? Sebab kalau di tanah Arab memang sudah kita makruf, memang sudah kita tahu bahawa tanah Arab ini berdebu. Tanah Arab ni adalah satu kawasan yang memang kalau pakaian putih memang akan nampak kekuningan sebab kena debu. Kalau rambut pun memang akan, yang hitam itu memang akan nampak macam keputihan ataupun warna kelabu dan sebagainya. Sebab apa? Sebab debu. Jadi sifat seorang lelaki ini, dia pakaian dia putih, bersangatan putih, memang tidak dapat dibayangkan, cuma diberitahu syadid, iaitu bersangatan. Dan juga syadid sawad syari, itu adalah sifatnya. La yura alaihi asal safar, tidak ada kesan bermusafir yang dilihat, yang dinampak ke atas diri dia. Selepas itu wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di kalangan kami sahabat-sahabat, iaitu di kalangan sahabat, dia memberitahu ataupun Umar yang memberitahu bahwasanya di kalangan kami tidak ada seorang pun yang kenal seorang lelaki itu. Tapi dalam huraian, iaitu ada yang beritahu bahwasanya Nabi kenal siapa yang datang. Ada juga yang beritahu bahwasanya Nabi tidak kenal siapa yang datang, sehinggalah yang datang itu pergi. Dan huraian dan hadis itu akan diberitahu sekali. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang memberitahu, iaitu daripada Ibnu Mas'ud, yang datang tu maknanya Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk seorang pemuda, yang mana pemuda seperti mana yang sifat yang diberitahu tadi, iaitu syadid bayad setiap pakaian dia yang bersangatan putih. Dan juga sifat rambut dia memang sangat hitam, tidak ada kesan orang musafir. Dan dia kata, yang datang itu kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Waalaikumsalam. Faqala ya Rasulullah, dan sambungan hadis. Dia datang kepada Nabi sehingga dia duduk berdekatan dengan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdekatan, jelas ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdekatan dengan Nabi. Dia duduk dekat, memang dekat, sehingga fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sehinggalah lutut orang lelaki itu, kedua-dua lutut lelaki itu berlaga, bertemu sama-sama kepala lutut dengan dua kepala lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua tangannya, lelaki tadi dia meletakkan kedua tangannya ke atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, huraian penjelasan ni kita akan detailkan selepas ini. Ini nak baca terjemahan sebab nak baca keempat hadis. Wa qala ya Muhammad, dan dia berkata, wahai Muhammad, akhbirni, dia bertanya, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahulah kepada aku tentang Islam. Qal al-Islam, Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah, kamu bersaksi, kamu bersumpah, kamu berjanji kepada Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah,
Uraian dia akan diterangkan sebagai ini. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu Rasulullah. Wa tuqi masalah, kamu mendirikan solat. Wa tu'taz zakah, kamu menunaikan zakat, membayar zakat. Wa tasum Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kamu menunaikan haji, mengerjakan haji di Baitullah, iaitu di Mekah. Ini istata'ta ilaihi sabila, iaitu ada syarat dia, dan sepatutnya memang kita cuba untuk penuhi syarat ini, iaitu ini istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu untuk mengadakan perjalanan ke arah Baitullah. Qal sadaqta, maka Nabi jawab, maka lelaki itu menjawab. Apabila Nabi menjawab, iaitu rukun Islam, 5 rukun Islam. Yang pertama syahadah, yang kedua solat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima haji, iaitu rukun Islam. Nabi jawab, apakah, soalan ditanya apakah itu Islam, maka jawapan Nabi adalah rukun Islam. Maka yang bertanya, dia berkata, sadaqta, kamu telah benar wahai Muhammad, jawapan kamu itu betul. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, maka bila lelaki itu berkata sedemikian, iaitu bila lelaki itu berkata sadaqta, fa'ajibna lahu, maka kami takjub, kami hairan, kami berasa pelik kepada lelaki itu, kerana yas'aluhu wa yusaddiqu, dia bertanya dan dia juga membenarkan apa yang jawapan yang diberitahu. Sahabat-sahabat semua sekali, kalau bahasa Kelantan, bahasa Papngai, maksudnya memang terkejut. Jadi selepas daripada itu, kerana terkejut itu, kerana dia bertanya dan juga membenarkan apa yang ditanya. Qal, maka lelaki itu bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, maka beritahulah kepada aku tentang iman. Soalan yang pertama iaitu tentang Islam. Soalan yang kedua, kabarkanlah aku, beritahulah kepada aku tentang iman. Maka Nabi jawab, jawapan iaitu antuk minabillah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kepada kitab-kitab yang diturunkan, dan juga kepada rasul-rasul semua yang diutuskan, wal yaumil akhir, dan pada hari akhirat, wa tu'mina bil khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman dengan takdir, sama ada baik ataupun buruk. Baik ataupun buruk ini perkara-perkara yang, apa sahaja perkara-perkara yang baik, kita dapat fadilat, kita dapat semua rezeki ke apa ke, contoh kalau dalam bab kebaikan semua sekali, dan dalam bab keburukan umum semua sekali, aksiden ke, ditimpa musibah, jatuh muflis ke, hudung kaki dan sebagainya. Qala sadaqta, maka Nabi jawab dengan rukun iman, seperti mana yang kita tahu, jawapan dengan rukun iman. Dan dia juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Qal, dia berkata sadaqta, kamu telah betul. Apa yang diberitahu oleh kamu, jawapan yang diberitahu oleh kamu wahai Muhammad adalah betul. Qal, maka lelaki itu bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahulah kepada aku tentang ihsan. Makna ihsan ialah sesuatu perkara kebaikan, umum perkara kebaikan. Qal, maka Nabi jawab, anta abudallah, apabila kamu beribadat kepada Allah, apa sahaja ibadat kamu tujukan kepada Allah, kamu lakukan kerana Allah, umum ibadat, dan juga dalam bab doa. Doa itu adalah mukhul ibadah, adalah tulang sumsum ibadat. Ka'annaka tarahu, kalau dalam bab kamu beribadat kepada Allah, seperti hendaklah kamu letakkan di dalam hati kamu, ataupun bayangkan ke dalam hati kamu, seperti mana kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka kalau kamu tidak boleh lakukan, iaitu tidak boleh lakukan kamu tengok Allah, kamu lihat Allah, maka fa illam takun tarahu, jika kamu tidak dapat melihat Allah, maka hendaklah kamu yakinkan di dalam hati bahwasanya dia melihat kamu. Qal, maka lelaki itu bertanya lagi, fa akhbirni an sa'ah, beritahulah kepada aku tentang hari kiamat. As-sa'ah iaitu hari kiamat. Qal, maka Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, bi'a'lama manis sa'il. Itu jawapan Nabi apabila dia ditanya, bila baginda ditanya mengenai hari akhirat, maka Nabi jawab,
yang bertanya itu tidaklah yang bertanya itu, yang ditanya itu, iaitu Nabi Muhammad yang ditanya, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Itu adalah jawapan Nabi. Qal, maka dia bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, beritahulah kepada aku tentang tanda-tanda, alamat-alamat hari akhirat, berlakunya hari akhirat. Qal, Nabi jawab, iaitu tanda-tanda yang pertama secara ringkas, antalidal amatu rabbataha. Yang pertama iaitu apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuan dia. Maksud seorang hamba perempuan melahirkan tuan dia, maksudnya hukum dari segi bab hamba, bila seorang lelaki mendapat anak melalui hamba perempuan, maka hamba itu dijadikan ummul walad. Apabila tuan dia itu mati, maka hamba itu dimerdekakan secara automatik, dan anak itu dilahirkan itu memang bukan taraf hamba. Taraf dia adalah seorang yang merdeka. Jadi bila seorang perempuan melahirkan anak, maka anak itu adalah tuan bagi mak. Itu maksud antalidal amat rabbata secara umumnya. Kalau kita tengok pada zaman sekarang, mungkin kita boleh nampak bahawasanya anak sekarang, zaman sekarang, sudah pandai melawan cakap dan sebagainya. Derhaka, cara-cara dia melakukan derhaka, tidak dengan kata dan sebagainya. Kalau kita tengok, kalau kita detailkan, kita haluskan lagi mengenai antalidal amat rabbata. Alamat yang kedua, wa antaral hufatal muratal ala. Wa antaral hufat, apabila kamu melihat seorang lelaki yang berkaki ayam, yang tanpa alas kaki. Al-hufah al-murah, iaitu seseorang yang bertelanjang, yang tidak berpakaian. Al-ala, dan juga seorang yang miskin. Ri'a asya'i, sifat bagi orang yang miskin iaitu kerja dianya adalah hanya mengembala kambing. Apa yang ingin diberitahu iaitu yatatawaluna fil bunyan. Bila tanda-tanda yang diberitahu oleh Nabi, apabila ada sifat-sifat, iaitu sifat yang pertama, orang yang pertama, sifat yang pertama iaitu berkaki ayam. Maksudnya yang berkaki ayam, yang bertelanjang, yang miskin, yang mengembala kambing, maksudnya nak bagi tahu orang itu adalah orang yang tidak ada kelayakan dalam bab dunia dan sebagainya, yang miskin dan sebagainya. Ataupun ri'a asya'i, itu adalah orang yang memimpin di kalangan manusia. Kerja dia yang akan dibuat pada akhir zaman, iaitu mereka ini saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kalau dalam bab ni, kalau dalam bab tanda-tanda hari kiamat ni, yang ditanya oleh seorang lelaki kepada Nabi, akan diberitahu dalam hadis yang kedua, insya-Allah. Summan talaqa, kemudian lelaki itu pergi, falabithtu maliyan, falabitha maliyan. Maka Umar dia terdiam seketika, ataupun Nabi terdiam seketika. Selepas daripada lelaki itu pergi, Nabi ataupun Umar sampai ada tempoh waktu yang agak, kata lama tu tak sangat, kira ada tempoh itu tertentu, iaitu terdiam seketika. Semakallali, kemudian Nabi berkata kepada aku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya, yang datang dalam keadaan pakaiannya putih, bersengatan putih, dan rambutnya bersengatan hitam. Nabi tanya kepada Umar, wahai Umar, adakah kamu tahu siapa yang bertanya? Qultu, maka aku pun jawab, Umar menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan juga Rasulnya lebih mengetahui. Nabi jawab, Nabi kata lagi, Nabi bersabda lagi, fa'inahu Jibril, yang datang itu adalah Jibril, atakum yu'allimakum dinakum, dia datang kepada kamu, memberitahu kepada kamu. Dia datang kerana apa? Yu'allimakum, untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu, iaitu agama Islam, yang dinamakan Islam. Hadis yang ketiga, warawahu Abu Hurairah, dan diriwayatkan juga daripada Abu Hurairah, tetapi ada khilaf, ada perselisihan sikit dalam matan hadis. Hadis yang sama, cuma ada perselisihan dalam matan hadis. Yang berselisih itu wafihi,
Wa idza ra'aital hufatal murata, iaitu dalam bab soalan tanda-tanda hari kiamat. Lain sikit matan daripada Abu Hurairah, iaitu wa idza ra'aital hufat, itu apabila kamu melihat seorang yang berkaki ayam, yang tiada alas kaki. Al-urah, iaitu sifat dia yang lain, iaitu yang bertelanjang, yang tidak memakai pakaian, ataupun dia pakai pakaian tetapi pemakaian dia tidak seperti ataupun tidak dianggap dia memakai pakaian. As-summa, iaitu seorang yang pekak, seorang yang tuli untuk menerima kebenaran. Al-bukma, iaitu seorang yang bisu daripada bercakap benar, daripada ataupun dia mengajar seseorang akidah tauhid, dia mengajar tetapi dia tidak beritahu, dia tidak mengajarkan apa yang sepatutnya diajar, lebih-lebih lagi dalam bab tauhid. Mulukal ard, dan kamu juga akan tengok keadaan ataupun seseorang ataupun sifat, iaitu mulukal ard, keadaan ataupun sifat seorang yang memimpin di muka bumi. Fi khamsin, yang memimpin di muka bumi ini dia ingkar terhadap 5 perkara. Yang menjadi pemimpin di muka bumi yang ingkar terhadap 5 perkara. Bila kata pemimpin, semua. Yang kita faham pemimpin di muka bumi ini, yang kita faham secara umumnya adalah pemimpin negara. Tapi bila kita cakap pasal yang mempunyai kuasa dalam muka bumi, umum semua sekali, iaitu kalau dalam bab agama, ulama. Kalau dalam pejabat, manager ataupun CEO ke, big boss ke. Kalau dalam rumah, iaitu seorang ayah. Maknanya yang ingin beritahu iaitu seorang yang mempunyai kuasa atas muka bumi. Fi khamsin, dia ingkar terhadap 5 perkara. Yang mana 5 perkara itu la ya'lamuhunna illallah. Beza periwayatan daripada Abu Hurairah dengan hadis daripada Umar, yang hadis nombor 2, iaitu bezanya di sini, yang seperti diberitahu tadi. 5 perkara itu la ya'lamuhunna illallah, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui tentang 5 perkara itu melainkan Allah. Ilmu itu hanya milik Allah. Kemudian Nabi membaca innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Kalau dalam matan yang ada dalam kitab tu, rasanya ada sampai wa yunazzilul ghais. Hadis tu kalau ayat Al-Quran itu, iaitu daripada surah Al-Furqan, surah Luqman ayat 34. 5 perkara yang Allah beritahu, iaitu ilmu itu hanya Allah yang beritahu. Iaitu yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah di sisi dia tu hari akhirat itu hanya dia yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, dan penurunan hujan. Sebab apa yang dia turunkan hujan, dan bila dia turunkan hujan, ilmu mengenai itu hanya Allah yang tahu. Walaupun kita sekarang ada ramalan kaji cuaca dan sebagainya, tapi turun atau tidak hanya Allah sahaja. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui, Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, yang itu yang ketiga. Yang keempat, dan seseorang dia tidak akan tahu dengan pasti apa yang dia akan lakukan esok. Itu yang keempat. Yang kelima, iaitu mengenai 5 perkara tadi, yang kelima yang last sekali, wa ma tadri nafsun, iaitu seseorang dia tidak akan tahu bi ayyi ardin tamut, di bumi manakah dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, khabir, Maha mengetahui semua perkara, khabir, dan Maha luas, meliputi semua perkara ilmu pengetahuan dia. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang keempat, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda, bunyal Islam ala khamsin, Islam ini dibina di atas 5 perkara asas, 5 perkara rukun. Iaitu rukun yang pertama,
syahadati alla ilaha illallah, persaksian, perjanjian, sumpah, iaitu angkat sumpah bahwasanya la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dalam riwayat ini syahadah kita mengenai syahadah Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, ada sedikit perbezaan, iaitu kalau dalam riwayat ini Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dalam riwayat sebelum iaitu wa anna muhammadar rasulullah, tapi dalam riwayat ini ada tambahan abduhu, iaitu makna dia adalah Muhammad itu adalah hambanya wa rasul, dan juga rasulnya, utusannya. Itu rukun yang ketiga ataupun asas yang ketiga. Yang kedua, yang silap yang kedua. Yang ketiga wa iqamis salat, mendirikan salat. Yang keempat, yang ketiga, yang kedua wa iqamis salat. Yang ketiga wa ita'iz zakah. Yang keempat wal hajj. Sama juga ada perbezaan sikit, tapi hadis ini adalah sahih. Yang keempat dia beritahu sini, yang keempat adalah haji. Yang kelima wasaum Ramadan, wasaumi Ramadan, iaitu puasa di bulan Ramadan. Hadis yang kelima, ada hadis muttafaqun alaih, riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim. Yang kelima wa an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah bid'un. Bid'un ini makna dia, maksud dia kalau bahasa Arab hanya satu perkataan, tapi terjemahan untuk bahasa kita panjang sikit. Iaitu bid'un ini maksud dia adalah bilangan di antara 3 hingga 9. Bilangan di antara 3 hingga 9. Itu makna bid'un. Bid'un wa sab'un maknanya 73 sehingga 79 syu'bah, cabang. Ulang lagi sekali, al-iman. Iman itu ada bid'un wa sab'una syu'bah. Ada bilangan dia 73 sehingga 79 syu'bah, cabang. Ataupun kalau dalam riwayat Bukhari, ini tidak ditulis. Kalau dalam riwayat Bukhari ada 63 ataupun 69 cabang. Fa'afdalha, yang paling afdal sekali, yang paling tinggi sekali iman dalam bab iman, dalam cabang-cabang iman, iaitu qaul, ucapan ataupun kalimah la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi sekali. Sebab itulah ada dalam riwayat yang lain, iaitu ibadah yang paling tinggi sekali adalah jihad fi sabilillah. Tujuan jihadnya adalah untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah sekali, rendah ni maksud dia yang paling mudah sekali untuk kita amal, untuk kita lakukan. Iman yang dapat kita lakukan iaitu imatatul azza, iaitu membuang perkara-perkara yang dapat menyakiti, buang perkara-perkara yang dapat menyusahkan, iaitu anit tariq, yang berada di atas jalan. Wal haya'u syu'bah minal iman, dan malu itu juga adalah sebahagian ataupun satu cabang daripada iman. 5 hadis. Hadis yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang 5. Baik. Huraian kaitan di antara satu sama lain mengenai seorang lelaki yang datang kepada Nabi pada hadis yang kedua, iaitu apabila Nabi ditanya apakah itu Islam, maka Nabi jawab antashhada alla ilaha illallah, iaitu kamu bersaksi bahawasanya tiada ilah melainkan Allah. Bila kita sebut tashhad atau persaksian, kalau kita kaji atau kalau kita fikirkan persaksian di muka bumi ini ada 3 bahagian. Persaksian yang pertama iaitu persaksian di mahkamah. Yang pertama ialah persaksian di mahkamah. Yang kedua adalah persaksian mengenai sesuatu perkara ataupun sesuatu kejadian. Yang ketiga adalah persaksian untuk diri kita sendiri. Contoh persaksian di mahkamah, bila Tuan Hakim menyuruh kita angkat sumpah.
Iaitu kita akan kata, aku bersumpah, aku berjanji wahai hakim, aku akan berkata yang benar dan yang benar sahaja. Sama juga persaksian untuk sesuatu kejadian. Contohnya ada berlaku pembunuhan dan sebagainya. Jadi kita dipanggil sebagai saksi. Dan hakim juga akan menyuruh kita bersumpah, angkat sumpah, bersaksi. Bersaksi itu maksudnya ucapan, aku bersumpah, aku berjanji bahwasanya akan bercakap benar dan yang benar sahaja. Saksi yang ketiga sama juga, iaitu saksi untuk diri kita sendiri. Contohnya, kita bersaksi terhadap satu perjanjian. Ikrar, betul juga. Ikrar itu maknanya bersaksi, ikrar ataupun terhadap satu perjanjian untuk diri kita sendiri. Maksud yang ingin diberitahu, tashhad ataupun persaksian bahwasanya la ilaha illallah. Kita bersaksi kepada Allah bahwasanya tidak ada ilah. Ilah ni kalau kita tanya siapa-siapa, bila kita tanya ilah itu apa makna? Biasanya orang yang akan terjemah ilah ni, bila kita tanya apa, cuba terjemah ilah. Jadi dia akan jawab bahwasanya, ataupun kalimah syahadah, kita suruh terjemah dia kalimah syahadah, dia akan jawab bahwasanya tiada Tuhan. Majoriti semua masyarakat Melayu apabila ditanya, bila kita suruh terjemah, bila kita suruh minta, bila kita minta seseorang terjemah la ilaha illallah, itu makna apa? Dia akan jawab tiada Tuhan. Semua akan jawab ilah itu dengan mana Tuhan. Kalau kita cakap dengan mana Tuhan, kalau dalam peperiksaan markah dia telur sikit. Seperti kalau kita melakukan paper untuk math, untuk matematik, markah tu kira macam tiada jalan kerja. Jawapan ada, tapi jalan kerja tak ada. Jadi kalau siapa-siapa yang beritahu bahawa ilah itu dengan mana Tuhan, maka markah dia telur sikit. Jadi yang sebenarnya mana ilah, kalau untuk mudah faham, selalunya saya beritahu ilah ini apa. Ilah ini mungkin Ustaz Rosman ataupun Ayah Haji sudah beritahu, cuma nak ulang balik, iaitu ilah ni anggap seperti sebuah kereta. Kereta ni kalau kita ambil body part dia, contohnya kereta tu tayar kita letak suku. Jadi kita letak suku, saya nak tanya, iaitu kalau kita letak tayar itu suku, bukan sekali dengan kereta, kita akan cakap tayar kereta. Jadi bukan kereta. Body part yang lain, enjin pun sama juga, kita letak suku, bombong kita letak suku, semua sekali itu kita akan panggil nama masing-masing. Bombong kereta, bonet kereta, enjin kereta. Tapi bila semua sekali itu body part tu, bila kita kumpulkan semua sekali, jadikan semua sekali itu ada hanya satu sahaja, maka kita panggillah dia kereta. Samalah juga dengan ilah. Ilah ni semua sekali sifat-sifat Allah yang kita mengaku bahawasanya zat Allah itu mempunyai sifat. Semua sekali iaitu bahawa kita mengaku bahawasanya tiada tempat untuk kita mengadu, tiada tempat untuk kita sembah, tiada tempat untuk kita puja, tiada tempat untuk kita puji, tiada tempat, tiada zat untuk kita minta tolong melainkan Allah. Kesemua sekali sifat Allah mengenai pengurusan takbir Allah terhadap alam dan juga terhadap manusia, ke atas makhluk dia, semua sekali sifat-sifat hanya Allah sahaja yang ada sifat tu, tidak ada pada manusia. Kita bersaksi bahawasanya itu adalah ilah yang kita faham sebenar. Seperti mana kalau kita balik kepada zaman musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah apabila Nabi seorang, memang gelaran itu adalah, kalau dalam mafhum hadis, mafhum riwayat, apabila Nabi kata, percayakah kamu bahawasanya aku katakan di sebalik bukit itu ada sekumpulan tentera, contohnya, maka golongan musyrikin Mekah dia akan jawab, ya, kami percaya, bahkan kamilah yang memberi kamu gelaran Al-Amin. Tapi bila Nabi seru, bila Nabi ucap kalimah la ilaha illallah,
Bila Nabi ucap sahaja perkataan itu, maka semua sekali yang ada pada masa itu dia katakan kepada Nabi, iaitu kamu adalah penipu. Padahal pada asalnya gelaran Al-Amin diberi kepada Nabi. Tetapi apabila diucapkan sahaja ucapan la ilaha illallah. Jadi soalannya di kalangan ulama, kenapa golongan musyrikin memberontak ataupun melawan Nabi apabila Nabi ucap perkataan itu? Disebabkan perkataan ilah lah yang menyebabkan musyrikin Mekah itu tidak dapat menerima Nabi seorang yang benar. Oleh kerana ilah lah, seruan ilah lah yang menyebabkan ada di kalangan musyrikin, kalau dia faham perkataan ilah dan dia mengaku bahawasanya ilah itu tiada selain daripada Allah, maka dia akan mengaku Islam. Maksud yang nak beritahu ialah musyrikin Mekah tak kira Abu Bakar atau Umar, semua sahabat-sahabat Nabi, dia perlu Islam kerana dia faham apa ilah itu sendiri, kerana dia faham apakah maksud sebenar ilah. Tapi kalau kita masyarakat Melayu, yang kita faham ilah itu hanya sekadar makna Tuhan sahaja. Ini adalah fahaman yang salah, ini adalah fahaman yang patut dibetulkan. Dan tidak sepatutnya, kalau dalam buku-buku teks sekolah pun memang sepatutnya dibetulkan bahawa ilah itu bukan bermakna Tuhan. Kalau Tuhan, pentadbir atau pengurus, patutnya kalau nak kata Tuhan, kita patut letak la rabba illallah. Patutnya kita letak macam tu. Tapi Nabi, dia bercakap bukan berdasarkan nafsu, dia bercakap berdasarkan wahyu, iaitu dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak berkata-kata daripada nafsu, in huwa illa, tidaklah melainkan wahyu yuha. Kata-kata itu adalah wahyu. Jadi bila dia kata ilah, ilah itu wahyu daripada Allah Ta'ala, suruh Nabi bagi tahu kepada manusia supaya manusia itu faham apakah makna ilah. Kita memang tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah Ta'ala ada pada manusia, ada pada sesuatu perkara yang ghaib. Kalau dalam surah Zumar, Qatadah daripada di dalam tafsir Ibnu Katsir, dia memberitahu mengenai surah Zumar ayat 3 yang berbunyi ala lillahi dinul khalis, yang seperti dibacakan dalam yang ayat haji pun, yang ayat haji pun pernah baca, iaitu ala lillahi dinul khalis. Qatadah berkata di dalam ayat ini adalah isyarat, adalah ingin memberitahu bahawasanya apa itu ilah, kandungan ilah. Berdasarkan ayat itu, Allah Ta'ala bagi tahu ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahawasanya agama yang tulus suci, agama yang tulus suci daripada perkara-perkara syirik ini hanyalah milik Allah. Apa sahaja yang Allah aturkan kepada manusia, apa sahaja yang Allah turunkan kepada manusia di dalam bentuk ilmu agama ini hanya milik Allah sahaja. Yang dia menentukan semua perkara, dialah sahaja yang dapat. Maksudnya hanya dialah yang, kalau dalam bab agama ni hanya milik mutlak, hanya pada dia sahaja. Jadi Allah Ta'ala apabila dia memberitahu ayat itu, dia beri contoh kenapa golongan-golongan musyrikin dikatakan sebagai syirik. Dia beri contoh ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya, iaitu bagi mereka yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala awliya, penolong-penolong, pendamping-pendamping. Kalau dalam tafsir, majoritinya sebahagian yang kata itu adalah berhala. Tak kira lah berhala ke apa ke, cuma yang ingin beritahu golongan musyrikin, dia sembah berhala bukan kerana patung itu. Dia sembah bukan patung itu, dia hanya berkiblatkan patung sahaja. Yang diberitahu di dalam riwayat, golongan musyrikin Mekah, dia sembah, apa yang dia sembah adalah malaikat ataupun ruh-ruh ghaib yang disangkakan ada ataupun dapat terima permintaan mereka. Kiblat itu, patung itu hanya kiblat sahaja. Seperti mana kalau kita cakap, kalau kita tanya kepada golongan kafir-kafir yang ada pada sekarang, Hindu ataupun Buddha, pandit ke apa ke, kita tanya, kalau kita tanya dia seperti yang kita tahu, ataupun kalau ada yang tanya, dia akan jawab, kami bukan sembah patung, patung itu hanya kiblat saja, seperti mana kita berkiblat ke Kaabah.
Dan dia juga boleh bagi dalil kalau kita kata dia sembah patung, dia pun boleh kata kepada kita sembah Kaabah. Jadi dalam bab tu kita kena faham bahawasanya mereka menyembah, kita anggap mereka menyembah patung, bukan. Mereka hanya berkiblatkan patung sahaja. Samalah juga seperti musyrikin Mekah. Kalau musyrikin Mekah, dia berkiblatkan patung, iaitu mereka menganggap di sebalik patung itu ada malaikat yang dikatakan anak perempuan Allah Ta'ala, ataupun ruh-ruh orang yang soleh yang telah mati, ataupun para nabi, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan umum para nabi. Kalau zaman sekarang, yang paling jelas nyata iaitu agama Hindu ataupun agama Buddha. Mereka menyembah patung, tapi kalau kita tanya mereka tidak akan kata mereka sembah patung, mereka hanya berkiblatkan patung sahaja. Yang mereka sembah, yang mereka minta tolong, yang mereka tujukan adalah dewa-dewa yang dianggap dapat menolong mereka. Mereka semua kalau dalam bab Hindu, mereka mengaku bahasanya Allah itu adalah Tuhan yang satu. Dalam kitab Veda atau dalam kitab yang lain-lain, memang semua bagi tahu bahasanya tidak ada pun perantaraan, tidak ada satu bentuk gambar, tidak ada dalam satu bentuk manusia ataupun patung, bahasanya dalam minta ataupun dalam beribadat hanya kepada Allah sahaja. Tidak ada perantaraan, tidak ada tawasul. Jadi samalah juga contoh yang lain, iaitu bagi golongan-golongan yang sedang naik nama, iaitu golongan Habib. Ambil contoh, saya ingin katakan, iaitu golongan Habib. Mereka mendakwa, kalau tengok sekarang sudah viral, sudah tersebar di dalam YouTube, tarekat yang naik nama iaitu golongan Naqshbandi, iaitu ketua dia tu tak ingat nama, Kabani ke apa. Dia ataupun yang lain, ataupun golongan Habib Syiah Zaidiyah yang berada di Yaman tu, contohnya, tak kira lah, golongan Habib yang puja kubur, yang sujud di depan kubur, yang sembah kubur. Bila kita tanya mereka, apa sembah kubur? Kenapa sembah kubur? Kenapa sujud di kubur? Sama juga jawapan seperti Hindu, sama juga jawapan seperti musyrikin Mekah. Dia cakap, dan dia juga mengaku bahawasanya kita minta hanya Allah. Allah itu memang Tuhan yang satu, tapi kita minta melalui perantaraan. Sama juga seperti musyrikin Mekah dan juga agama Hindu. Golongan-golongan yang cakap seperti Habib, yang cakap seperti tarekat tadi, mereka berkiblatkan kubur, menghadap kubur, dan tujuannya menghadap kubur itu bukan kerana ingin sembah kubur, tetapi ingin meminta di sebalik kubur itu, iaitu meminta kepada para nabi, ruh-ruh yang telah mati, orang-orang soleh yang telah mati. Maka perbuatan itu sama sahaja. Sudah jelas nyata bahawasanya perbuatan itu adalah syirik. Ingin beritahu contoh-contoh tadi, nak bagi tahu bahawasanya contoh ilah itu apa. Jadi apabila kita faham contoh kenapa musyrikin Mekah itu melakukan syirik, kenapa Hindu itu melakukan syirik, kenapa golongan Habib itu melakukan syirik, kenapa golongan tarekat Naqshbandi itu melakukan syirik, maka kita secara otomatik faham ilah itu apa. Jadi bila kita faham, sebenar sekali bila seseorang ataupun siapa-siapa sahaja yang faham ilah itu apa, sebenar sekali umumnya pada lafaz, dia hanya baru sahaja peluk Islam. Selagi dia tidak faham, selagi dia tidak belajar apakah la ilaha illallah, ilah itu sebenar, kalau pada lafaz, kalau pada umumnya, sebenar sekali dia belum Islam. Sebab sahabat yang terima Islam, dia peluk Islam, yang pertama sekali Islam itu adalah persaksian. Dia kena ucap kalimah syahadah la ilaha illallah. Dia ucap bukan sekadar ucap, tetapi dia ucap dengan lidah, dengan hati. Dia faham bahawasanya tidak ada ilah, dan dia faham ilah itu apa, barulah dia itu dikatakan Islam. Dan juga beza kita di antara agama Hindu. Agama Hindu memang memang ada orang dah tanya kepada, memang dah ada yang tanya, iaitu seorang Hindu dia bertanya,
memang sudah dibuktikan bahawasanya dalam kitab Veda contohnya. Dalam kitab itu, agama Hindu ini tidak ada tawasul, tidak boleh bertawasul. Samalah juga seperti agama Islam. Agama Islam tidak boleh tawasul dan tidak ada sebarang bentuk tawasul, baik patung, baik apa. Dia cakap sama sahaja. Jadi soalannya, apa beza Islam dengan agama Hindu? Agama Islam juga agama yang tidak ada tawasul selain daripada berdoa terus kepada Allah, selain daripada beribadat terus kepada Allah. Agama Hindu juga adalah agama yang asalnya adalah tidak ada sebarang tawasul, tidak ada sebarang bentuk pemujaan, tidak ada sebarang bentuk doa, melainkan tuju khas direct kepada Tuhan yang satu, iaitu Allah. Jadi apa beza dia? Beza dia adalah apabila kita mengaku, dan dalam kitab Veda pun ada ramalan-ramalan bahawasanya Nabi Muhammad itu akan datang, akan hadir di kalangan manusia. Jadi kita Islam kerana kita mengaku bahawasanya anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hadis yang keempat bahawasanya anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kita bersaksi, kita bersumpah, kita berjanji bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Hamba itu bermaksud dia adalah manusia biasa sahaja, tidak ada lebih, tidak ada kurang, cumanya dia bersifat kamil, iaitu sempurna. Dia bersifat kamil, iaitu sempurna. Beza dia dengan manusia biasa, dia hanya diberi wahyu sahaja. Dia seorang manusia biasa, dia hidup seperti kita, dia pun ada bayan. Ada setengah kata tak ada bayan. Kerana hadis-hadis palsu, iaitu yang memberitahu tentang Nur Muhammad, yang boleh saya katakan semua hadis, kalau ada siapa-siapa yang beritahu bahawa Nabi ini adalah Nur berdasarkan akidah Nur Muhammad, semua hadis-hadis yang beritahu bahawa tentang akidah Nur Muhammad adalah hadis palsu. Tidak ada asal dan tidak ada nas pun, dalil-dalil sanad mengenai hadis Nur Muhammad. Saya bagi tahu sebab apa? Sebab ramai memuja, ramai di kalangan masyarakat manusia sekarang, dia puji Nabi sudah melebihi batas seorang manusia, sehingga tahap puja, sehingga tahap mendewa-dewakan. Kita cakap mendewa-dewakan, dia cakap tak. Tapi bila kita tengok, memang sudah tahap mendewa-dewakan. Memang sudah tahap Nabi Muhammad itu sudah menjadi seorang Tuhan yang lain. Diterangkan juga dalam ada kaitannya juga dalam mengenai Nabi Muhammad ini manusia biasa, iaitu apabila ditanya apakah huraian mengenai hari akhirat, apabila Nabi ditanya, iaitu fa'akhbirni anis-sa'ah, beritahulah kepada aku tentang hari akhirat. Maka Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, manis sa'il. Orang yang bertanya itu tidaklah lebih mengetahui, orang yang ditanya itu tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kenapa Nabi jawab macam ni? Sebab seperti yang beritahu tadi, hadis yang kita bacakan tadi ada kaitan. Nabi jawab begitu sebab dalam bab hari akhirat ada ayat yang Allah beritahu, iaitu dalam hadis yang ke-3, iaitu innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah sahaja, hanya milik Allah sahaja, iaitu hari tentang hari akhirat. Nabi tidak mempunyai pengetahuan langsung. Samalah juga tentang kepada Jibril. Nabi bagi tahu yang kita faham tadi, yang saya terjemah tadi, bahwasanya Nabi bagi tahu yang ditanya itu, iaitu Nabi ditanya mengenai hari akhirat. Yang ditanya itu tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya, iaitu Jibril. Nak bagi tahu bukan Jibril itu tahu tentang hari akhirat bila. Nak beritahu bahwasanya Jibril itu memang mengetahui bahwasanya hanya Allah lah, hanya Allah lah yang mengetahui bilakah berlaku hari akhirat, bilakah berlaku hari kiamat. Itu maksud Nabi.
Dan juga tentang 4 perkara yang lain, iaitu ilmu ghaib yang lain, iaitu mengenai diturunkan hujan. Saya bagi contoh tentang diturunkan hujan. Seperti yang kita faham, diturunkan hujan tu kita faham dah. Cuma saya nak bagi contoh sebab contoh yang saya nak bagi tahu, kalau sebelum ni iaitu pada waktu kematian Tuan Guru Ni Aziz. Pada waktu tu sudah ramai yang copy paste di dalam WeChat ataupun WhatsApp ataupun di dalam Facebook, yang copy ke grup dan ke grup yang lain dalam Facebook, yang update di wall Facebook, dalam WeChat, dalam Momen dan dalam grup dan sebagainya. Dia beritahu bahawasanya banjir yang berlaku di Kelantan sebelum ini adalah salah satu tanda turun hujan yang diturunkan oleh Allah, sehingga banjir di Kelantan, banjir besar yang berlaku di Kelantan adalah salah satu tanda jemputan Allah untuk mematikan Tuan Guru Ni Aziz. Masya Allah. Sampai tahap macam tu. Allah dah bagi tahu bahasanya wa yunazzilul ghaiz, hanya dialah yang mengetahui sebab kenapa turunnya hujan. Hanya dialah yang mengetahui kenapa bila hujan diturunkan. Tapi kita dah pandai-pandai kata banjir yang berlaku sebelum ini ialah sebab kerana ilmu, kerana jahil, maka hanya nampak baik sikit, nampak cantik sikit ayat, maka terus copy, terus paste. Dia buat macam tu. Siapa yang melakukan macam tu boleh menyebabkan tersebar luasnya perkara syirik. Apabila seorang berkata macam tu, yang tulis macam tu memang syirik, memang sudah besar, memang syirik besar dah. Yang sebar tu pula termasuk juga di kalangan syirik. Sebab bab syirik ini tiada gurau senda, bukan perkara main-main. Walaupun kita sebar tanpa pengetahuan, kita dihukumkan jatuh syirik juga. Sama seperti bila kita bergurau, hanya bergurau saja, seperti macam ni. Biasanya di kalangan muda-muda, orang-orang muda dia bergurau, contohnya kita berbual dengan rakan belum ni. Kita tengah berbual dengan rakan, kita sebut nama member yang lain, rakan yang lain. Tiba-tiba datang rakan yang lain yang kita kata, oh panjang umur dia ni, contohnya. Baru je sebut, oh panjang dia umurnya. Jadi perbuatan macam tu adalah perbuatan yang syirik. Walaupun hanya gurau, bentuk gurauan sahaja, tapi bentuk gurauan sudah boleh menjatuhkan hukum syirik. Syirik besar. Sebab kata-kata itu sahaja. Sebab kita kata dia panjang umur, padahal kita tak tahu. Padahal kita tak tahu. Kita hukumkan dia tu panjang umur. Itu sebagai doa. Ada ustaz cakap itu kita anggap sebagai doa. Kita tukar jadi doa. Doa supaya panjang umurnya. Buat juga. Tapi okeylah kalau ada yang kata ucapan itu doa, tapi dalam bentuk ucapan itu bukan, yang saya faham, bukan doa. Kalau yang kata doa, okeylah, bolehlah yang kata doa. Kalaulah ada yang kata doa, tapi ucapan itu tetap seelok-eloknya dielakkan. Sebab kita kata, oh panjang umur dia, dan kita kata tu maksudnya kita sudah memang menetapkan bahasanya dia tu panjang umur. Sedangkan ilmu itu adalah pengetahuan Allah. Jadi kalau nak berdoa bahasanya dia panjang umur, doalah dalam bentuk memang doa. Jangan ucap seperti perkataan itu. Itu contoh bahasanya syirik ini tidak boleh dilakukan sebagai gurau senda. Walaupun perkataan kita itu hanya gurau senda sahaja, tapi tetap jatuh syirik. Dan dalam samalah juga contoh tadi, walaupun orang yang copy dan paste ke dalam grup yang lain, orang sebar, saling sebar tentang perkara yang syirik. Contoh dalam bab syirik yang lain, iaitu dia tulis sekian tentang hari kejadian sekian. Contohnya tentang Tuan Guru Ni Aziz tadi mati, dia kata dia report, sebarkanlah berita tentang Tuan Guru Ni Aziz mati. Contohnya kan, lepas tu dia tulis pula bawah tu, dia kata kalaulah tidak sebar berita tentang Tuan Guru Ni Aziz mati, maka dapat balas sekian. Contohnya kalau ada kata-kata macam tu, dia sebar perkataan-perkataan syirik macam tu, perkataan-perkataan adalah jatuh syirik, dan
walaupun dia tidak perasan, dia tidak tahu bahawa itu adalah syirik, hukumnya tetap jatuh syirik selagi dia tidak belajar. Sebab memang sudah menjadi kewajipan seseorang, setiap manusia untuk belajar ilmu agama. Apabila dia sudah mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sudah jatuh satu lagi kewajipan, tanggungjawab di atas bahunya, iaitu belajar ilmu agama. Kalau tidak, kita tidak akan boleh melaksanakan amalan badaniah, iaitu puasa, solat, sampai iaitu rukun Islam yang lain. Amalan badaniah dan juga maliyah, yang itu akan diberitahu supaya ini. Cuma nak beritahu Nabi itu adalah seorang hamba yang biasa sahaja, manusia biasa sahaja. Dia tidak tahu mengenai ilmu gaib, melainkan apa yang diberitahu sahaja. Hanya itu sahaja. Kalau ilmu mengenai ilmu gaib, banyaklah cerita-cerita hadis daripada Nabi, seolah Nabi ni tahu ilmu gaib. Tak, Nabi tidak tahu ilmu gaib kecuali diberitahu sahaja. Seperti mana di dalam surah di dalam surah Jin. Maksud dia di dalam surah Jin, tidaklah kira Allah ni tidak berkongsi ilmu gaib melainkan kepada sesiapa yang dia pilih, iaitu di kalangan Rasul. Pilih itu maksudnya diberitahu, pilih itu maksudnya dia memberitahu ilmu tentang ilmu gaib kerana tugas Rasul, bukan kerana sedang mentang-mentanglah dia tu tidak diangkat sebagai Nabi maka Allah Ta'ala berkongsi ilmu gaib tentangnya. Tak, Nabi atau mana-mana Rasul dia tidak akan tahu mengenai ilmu gaib kecuali apa yang Allah beritahu. Dan juga dalil lain berdasarkan hadis lain ataupun ayat lain, iaitu salah satu contohnya Nabi tidak tahu ilmu gaib apabila Aisyah dituduh berzina dengan Safwan, dan sehingga kan Nabi tak tahu nak jatuhkan keputusan apa, Nabi hantar Aisyah kepada rumah ibu bapa dia. Dan ayat yang menyucikan Siti Aisyah daripada tuduhan zina hanyalah Allah. Dan isyarat kepada apa? Isyarat ingin beritahu kepada kita bahawasanya Nabi, apabila Allah tidak beritahu apa sahaja mengenai ilmu gaib kepada dia, dia tidak akan tahu. Itu semasa hidup, semata mati pun sama sahaja. Kalau mati, saya bagi contoh hadis yang mengenai Telaga Kausar. Mafhum daripada hadis Telaga Kausar, Nabi dia tidak dapat mengetahui perkara-perkara yang dilakukan oleh umat dia masa dia mati, iaitu hadis mengenai Telaga Kausar. Satu hari ada sekumpulan manusia yang datang kepada Nabi. Nabi ketika itu berada di Telaga Kausar. Sekumpulan manusia datang kepada Nabi untuk minum air Telaga Kausar. Maka kumpulan yang datang itu dihalau, diusir daripada mendekati Telaga Kausar. Apabila kumpulan manusia itu diusir, apabila kumpulan manusia itu dihalau daripada mendekati Telaga Kausar, maka sahabat Nabi pun diucap perkataan, kira-kira maksud dia, itu adalah sahabat aku, mereka itu adalah sahabat aku. Nabi ucap perkataan ingin beritahu bahawa Nabi ingin memberi syafaat kepada umat dia. Itu dengan ucap perkataan sahabat, walaupun Nabi tidak kenal ke siapa yang datang. Tapi bila Nabi ucap perkataan tu, ada dikatakan kepada Nabi bahawasanya, ada yang kata Allah beritahu ataupun malaikat yang beritahu, iaitu wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan selepas daripada kematian kamu. Hadis riwayat daripada Bukhari. Hadis ini memang sahih, riwayat daripada Bukhari. Hadis yang menyokong di antara satu sama lain. Ada hadis lain yang beritahu, iaitu kamu tidak mengetahui ketika kamu mati mereka melakukan bid'ah, apa yang mereka lakukan bid'ah ataupun perkara-perkara murtad, perkara-perkara yang terkeluar daripada landasan yang sepatutnya dilakukan berdasarkan syariat. Jadi Nabi bila dia mati, maksud hadis tu, Nabi walaupun dia seorang Nabi yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala boleh beri syafaat kepada umat dia, tetapi Nabi ini dia tidak dapat memberi syafaat kepada sesiapa sahaja yang dia inginkan, kecuali kepada orang yang Allah izinkan sahaja. Bab syafaat memang Allah juga tidak berkongsi. Kalau dia beri keizinan pun
hanya yang Allah inginkan. Yang tidak diinginkan memang tak boleh. Contoh kalau dalam bab hadis Telaga Kausar tadi, yang memang garanti tidak dapat minum, siapa-siapa yang tidak dapat minum Telaga Kausar, iaitu yang kita dapat simpulkan, iaitu yang pertama ialah golongan yang murtad, golongan yang keluar daripada ketaatan, yang tidak ikut ajaran sebenar Nabi SAW. Dan golongan yang ketiga iaitu golongan yang melakukan perkara-perkara baru, yang melakukan perkara-perkara bidah, yang melakukan perkara-perkara syirik yang tidak pernah diajar pun oleh Nabi SAW. Sebab ilmu mengenai agama ini memang sudah lengkap. Berdasarkan ayat Quran pun dah bagi tahu bahasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Dan juga berdasarkan hadis-hadis sekarang ini telah dibukukan. Semua hadis yang sahih memang telah dibukukan. Sebab imam-imam hadis membukukan kitab-kitab hadis kerana mereka mengumpul, dikatakan semua hadis ini telah dikumpulkan kerana apa? Kerana mereka mengumpulkan hadis-hadis bertujuan ingin kumpulkan ke semua hadis yang ada. Cumanya ditapis hadis yang dhaif tidak diletakkanlah. Hadis yang tidak kena dengan syarat periwayatan hadis, maka tidak diletak dalam hadis Sunan Sittah. Cuma nak bagi tahu ilmu agama ini sudah lengkap. Golongan-golongan yang beritahu tadi, maka mereka tidak akan dapat minum Telaga Kausar. Satu. Yang kedua, mengenai Telaga Kausar, Nabi sudah mati, dibangkitkan kelak. Nabi diberitahu bahawa Nabi tidak tahu apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh umat dia ketika dia mati. Jadi kalau siapa-siapa yang kata, kalau siapa-siapa yang beritahu bahawasanya Nabi datang, tiba-tiba Nabi datang di majlis oleh kerana kita panggil marhaban, yang kita baca nasyid apa, berjanji apa dan sebagainya. Dan juga ada yang tu satu contoh. Ada juga satu contoh lagi, dalam memang ada bukti, ada satu kumpulan tarekat yang dia tiba-tiba dia berzikirlah, dia hana dan sebagainya. Tiba-tiba ketua tarekat ni dia bangun, dia berdiri, dia tunduk pada minit sekian, dan selepas habis majlis itu dia kata, aku berdiri kerana aku lihat Nabi datang. Secara jelas, secara sedar, bukan kerana mimpi lah. Panggil secara yaqazah. Kalau berkata macam tu, maknanya dia nak beritahu bahawasanya Nabi ni tahu, Nabi ni boleh dengar apabila kita panggil dia walaupun dia telah mati. Berdasarkan hadis tadi dan berdasarkan ayat Al-Quran juga, iaitu innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya Nabi, kamu tidak dapat memberi dengar kepada orang yang mati, ataupun wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, ataupun kamu ni tidak dapat memberi dengar, memberitahu, menyampaikan apa sahaja berita kepada siapa sahaja yang berada dalam kubur. Mafhum daripada ayat. Jadi dalil itu bahawasanya manusia atau tak kira siapa tidak dapat mengetahui, ataupun kita tidak dapat seru orang yang telah mati datang ke majlis ke apa, tidak dapat. Bahkan kalau kita berkata macam itu, kita telah melakukan syirik. Sebab sudah jelas kehendak pengajian tafsir adalah ingin membantah syirik yang berlaku di kalangan masyarakat musyrikin Mekah. Salah satu kehendak tafsir, kehendak diturunkan ayat. Hadis tadi nak beritahu bahawasanya Nabi ni memang garanti tidak akan dapat tahu apa yang dilakukan oleh umat dia ketika dia telah mati. Samalah juga kalau ada dakwaan yang kata Nabi datang pada majlis berzanji, pada majlis maulud dan sebagainya, datang pada majlis zikir yahanan dan sebagainya, itu adalah karut. Itu adalah perkara sesat, dan barang siapa yang beriktikad macam itu, dia telah melakukan perkara syirik, perkara kufur. Dan kalau ikutkan syahadah tadi, bahawasanya dia itu masih lagi belum Islam, atau bahasa yang kasarnya, dia adalah masih lagi seorang kafir, tetap seorang yang ingkar terhadap agama, iaitu persaksian bahawasanya asyhadu an la ilaha illallah. Dia tidak faham ilah itu apa. Seperti mana yang saya terangkan tadi, sahabat-sahabat dia peluk Islam kerana
Bukan kerana dia percaya, bukan sahaja dia percaya Nabi itu adalah Rasulullah, tapi dia faham bahawa ilah itu makna apa. Itu mengenai tentang Nabi Muhammad SAW, bahawasanya dia adalah manusia biasa dan dia tidak tahu apa sahaja yang berlaku ataupun tidak tahu tentang perkara-perkara gaib. Kaitan mengenai keempat-empat hadis tadi, iaitu bab iman itu satu hal. Bab iman itu memang satu bab, iaitu kita percaya bahawa antum min nabi, apabila Nabi ditanya bahawasanya kamu beriman kepada Allah, bila Nabi tanya apakah itu iman, Nabi pun jawab tentang rukun iman, iaitu apabila kamu beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar wa khairihi wa syarrihi, iaitu rukun-rukun iman. Maknanya seperti mana yang kita telah tahu, cuma nak bagi tahu kita percaya, kita beriman. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul, kena dengan mafhum ayat, iaitu mafhum hadis, iaitu ada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman sini maksud dia orang yang bersyahadah, bersaksi bahawasanya tidak ada ilah melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat, dan dia bersaksi, dan dia juga selepas daripada bersaksi wa amilus solihat, dia beramal, dia belajar, wajib belajar. Selepas dia beriman, dia percaya, selepas daripada dia bersyahadah, dia wajib belajar, beramal berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi sahaja. Itu maksud wa amilus solihat. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat, atiiullah, taatlah kepada Allah, wa atiiur rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada orang yang punya kuasa di kalangan kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, yang saya ingin bagi tahu iaitu fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu berselisih di dalam apa sahaja bab, di dalam apa sahaja bidang, terutama sekali dalam bab agama, farudduhu ilallahi wa rasulih, maka hendaklah kamu kembalikan perselisihan kamu itu, hendaklah kamu rujuk apa yang kamu berselisih itu kepada Allah, iaitu kepada Al-Quran, dan juga kepada Rasul dia, iaitu kepada hadis dan juga sunnah. Soalan dia, kita nak rujuk, Allah Ta'ala suruh perintah, Allah Ta'ala perintah kita apabila berselisih, Allah Ta'ala suruh rujuk Al-Quran dan juga hadis. Tapi soalan dia, macam mana, bagaimana kita nak rujuk, bagaimana kita nak kembalikan apa yang kita berselisih itu kalau kita tak belajar? Itu maksud iman yang diberitahu oleh Nabi SAW. Bila kita tak belajar, adakah kita layak katakan kepada diri kita, kita adalah seorang yang beriman? Sedangkan bila beriman, memang sudah kita tahu, memang sudah kita faham, dan memang kita patut faham bahawa bila kita beriman, kita memang wajib kena belajar. Jika kita tidak belajar mengenai Allah itu siapa, bagaimana sifat dia, mengenai malaikat itu bagaimana, dari mana dia diciptakan, mengenai kitab-kitab, apa itu kitab, berapakah kitab yang diturunkan, apakah isi kandungan kitab. Kalau kita tak belajar, dan juga Rasul dan hari akhirat dan tentang takdir itu, kalau kita tak belajar, maka kita tidak lagi, dan kita tidak boleh katakan kepada diri kita dan pada orang lain juga bahawa kita itu adalah orang yang beriman. Itu maksud apabila Nabi ditanyakan tentang iman, dan Nabi jawab tentang rukun iman. Nampak macam ringkas je, Nabi jawab pun ringkas je, rukun iman je. Tapi oleh kerana kita tidak belajar, kita tetap bukan di kalangan orang yang beriman. Mengenai ihsan pula, mengenai ihsan, makna ihsan iaitu sesuatu perkara kebaikan.
Sesuatu perkara kebaikan, tetapi apabila Nabi ditanya apakah itu ihsan, beritahulah kepada aku apakah itu ihsan. Apabila Nabi ditanya, Nabi pun jawab, wa in anta abudallah, apabila kamu beribadat kepada Allah, ka'annaka tarahu, seperti mana kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak dapat anggap bahawasanya kamu melihat dia, melihat Allah, maka hendaklah kamu anggap, hendaklah kamu i'tiqad, hendaklah kamu yakin bahawasanya Allah itu melihat kamu. Mengenai ihsan, dia ada huraian dia kepada, ada kaitan dia tentang hadis yang kelima, tentang iman yang kelima, tentang iman pada hadis yang kelima. Itu cabang-cabang iman. Sebelum saya huraikan tentang ihsan, saya ingin beritahu sedikit, iaitu di luar topik, dalam topik juga. Cuma saya ingin beritahu bahasanya ihsan apabila kita melakukan ibadat, apa sahaja bentuk ibadat yang kita tuju kepada Allah, kita buat sesuatu perkara kerana Allah, buat sesuatu perkara kerana kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ibadat, baik dari segi perbuatan, baik dari segi harta, dan baik dari segi i'tiqad hati. Semua itu apabila kita anggap bahawasanya Allah, bahawasanya kita nampak Allah, maka kita ada ihsan. Apabila kita melakukan sesuatu perkara, apabila kita melakukan sesuatu ibadat, apabila kita berdoa dan sebagainya, kita melakukan semua perkara itu berdasarkan apa yang disyariatkan sahaja, berdasarkan apa yang diajar sahaja. Itulah makna ihsan sebenar. Apabila kita melakukan sesuatu perkara yang diajar oleh Nabi, maka kita dapat ihsan. Apabila kita melakukan sesuatu perkara yang tidak diajar oleh Nabi, satu, apabila kita melakukan sesuatu perkara yang tidak diajar oleh Nabi, maksudnya kita mereka-reka bid'ah, kita mereka-reka sesuatu dan melakukan syirik. Sebenarnya sekali, satu, kita tidak nampak Allah di depan. Kita tidak anggap bahawasanya Allah itu adalah Tuhan yang menurunkan agama. Satu. Lepas satu lagi, apabila kita melakukan perkara-perkara tersebut, kita garanti tidak ada ihsan. Jadi tidak peliklah, tidak perlu peninglah kepala kenapa ada manusia, kenapa ada anak yang ingkar, yang tidak taat kepada ibu bapanya, yang tidak berlaku baik kepada ibu bapanya. Maka tidak perlu heranlah, tidak perlu hairan, tidak perlu pelik bahawasanya kalau ada manusia yang tidak melakukan baik di antara satu sama lain, tidak melakukan kebaikan di antara jiran sama jiran, tidak melakukan perkara-perkara ketaatan. Contohnya kalau dalam bab jalan raya, ada pentingkan diri sendiri, patutnya jalan dua line, dia duduk tengah-tengah, bukan kata duduk kiri, duduk kanan. Maksudnya pentingkan diri sendiri. Oleh kerana tidak nampak Allah di depan, oleh kerana mereka beramal di dalam amalan seharian mereka. Contohnya mudah sekali dalam bab solat. Solat adalah ibadah khusus yang diajar oleh Nabi SAW, dan juga termasuk di dalam rukun Islam. Wa tuqimas solat. Jadi Nabi beritahu, sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kamu salat seperti mana kamu lihat aku salat. Dalam bab solat, kita wajib melakukan amal ibadat solat berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi. Jadi apabila kita melakukan amal ibadat tersebut ada tambahan, ada sebarang bentuk bid'ah, maka kita tidak anggap bahawasanya kita beribadat kepada Allah seolah-olah kita tengok Allah. Tak. Dan bila kita beribadat tidak seperti apa yang diberitahu oleh Nabi, maka kita tidak ada ihsan. Itu maksud ihsan yang di luar topik sikit, tapi maksud yang sama, lebih kurang sama, mengenai hadis yang keempat, yang kelima, iaitu ihsan ini dimaksudkan salah satu daripada cabang iman, iaitu apabila kita mengaku sebagai Islam,
apabila kita sudah mengucap, kita sudah faham apakah kalimah syahadah, iaitu la ilaha illallah, kita ada tanggungjawab amalan badaniah dan juga maliyah. Maka amalan badaniah itu solat, kalau amalan maliyah zakat, kalau amalan badaniah juga puasa, kalau amalan badaniah dan juga maliyah iaitu haji. Bila kita sudah mengaku bahawa kita ada tanggungjawab, iaitu belajar dan juga melakukan amalan-amalan tersebut. Satu, apabila kita melakukan Islam, kita selain daripada Islam, kita perlu ada iman. Kita perlu juga selain daripada iman, kita perlu juga ada ihsan. Jadi di antara cabang-cabang iman yang diberitahu dalam hadis yang kelima, bid'un wa sab'una syu'bah, dalam hadis riwayat Muslim, iaitu 73 hingga 79 cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, sebagaimana yang telah diuraikan tadi mengenai la ilaha illallah itu apa. Wa ada yang paling rendah, iaitu imatatul azab, iaitu kamu membuang perkara-perkara yang menyakiti di jalan raya. Jadi kalau dalam bab membuang perkara-perkara yang menyakiti di jalan raya, ini melibatkan ihsan dan juga wal haya syu'bah minal iman. Malu itu pun juga termasuk di kalangan iman, termasuk di antara cabang-cabang iman. Dua perkataan atau dua ayat yang Nabi beritahu mengenai buang perkara-perkara yang menyakitkan di jalan raya, iaitu huraian mengenai ihsan itu apa. Apabila seseorang itu ada ihsan, apabila seseorang itu beramal ibadat seperti mana dia lihat Allah Ta'ala, maka dia ada ihsan. Bila dia ada ihsan, secara tidak langsung, secara terus menerus, dia akan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kebaikan, yang boleh menyebabkan diri dia itu tidak dikeji dan sebagainya. Sebagai contoh yang diberitahu oleh Nabi, imatatul azab, iaitu dia secara otomatik apabila dia ibadah dia tu kepada Allah secara sempurna, ibadah dia tu kepada Allah secara apa yang diajar oleh Nabi, maka dalam bab-bab ihsan yang lain, dalam bab-bab kebaikan lain adalah mudah bagi dia. Terutama sekali yang paling rendah sekali, iaitu kalau dia nak buang perkara-perkara yang ada boleh menyakitkan di jalan raya. Contohnya kalau ada duri di jalan raya, ataupun kalau ada pokok tumbang dan sebagainya, dia secara sukarela dan tidak ada keluh kesah, itu adalah perkara biasa bagi dia untuk membuang perkara tersebut. Dan juga malu adalah sebahagian daripada iman. Malu adalah sebahagian daripada iman berdasarkan hadis. Kalau dalam bab malu ni, kalau hadis riwayat yang lain, mafhum dia, kalau kita tak malu, maka buatlah apa yang kita inginkan. Umum, semua perkara. Kerana tidak malu satu perkara sahaja, maka kita melakukan perkara-perkara maksiat itu tanpa segan silu. Kita melakukan perkara-perkara yang di luar batas agama tanpa segan silu. Itu mafhum daripada hadis. Kalau kita tidak mempunyai malu, maka buatlah apa yang kamu kehendak. Kalau dalam hadis riwayat lain, iaitu Nabi SAW berkata, hendaklah kamu malu kepada Allah Ta'ala dengan hak yang sebenar-benar malu. Apa yang dimaksudkan malu oleh syariat? Maka para sahabat menjawab, sesungguhnya kami memang malu terhadap Allah Ta'ala, dan sebenar-benarnya hak yang memang patut kami malu, wahai Rasulullah, walhamdulillah. Maka Nabi jawab, bukan itu yang aku maksudkan. Yang aku maksudkan ialah malu terhadap Allah, iaitu malu yang hak yang sebenarnya ialah menjaga pandangan, menundukkan kepala, menjaga kepala umum, telinga, mata, mulut, semua sekali apa yang melibatkan kepala, daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat terhadap Allah, perkara-perkara yang boleh menyebabkan derhaka, perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita berdosa kepada Allah. Bila melibatkan mata, kepala ni kesemua sekali. Bila kita sebut mata, bila kita sebut hidung, mulut, telinga dan sebagainya, semua deria yang ada pada kepala, semua sekali kita kena jaga. Itulah yang dimaksudkan oleh malu, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Selain daripada itu, kita kena jaga nafsu.
kita kena jaga nafsu, dan kita hendaklah mengingati mati, dan hendaklah bersabar apa sahaja ujian yang ditimpa, dan hendaklah kita utamakan, hendaklah kita inginkan ganjaran, inginkan apa yang berada di akhirat, iaitu kita belajar agama kerana kita ingin balik ke kampung halaman. Balik ke kampung halaman kerana apa? Kerana janji Allah Ta'ala, dia akan singkapkan tabir dia dengan manusia yang dapat masuk syurga, iaitu kita dapat lihat Allah Ta'ala. Nikmat yang paling besar salah satunya kita dapat lihat Allah Ta'ala, dan itu sudah memang jelas. Salah satu daripada tujuan kita beribadat, tujuan kita belajar, nak balik kampung halaman. Apa yang dimaksudkan malu di sini adalah setiap perkara yang kita membataskan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama, dan melakukan perkara apa sahaja yang disuruh oleh agama. Itu adalah malu yang berhak kita malu terhadap Allah. Oleh kerana kita malu terhadap Allah, oleh kerana kita kurang amalan, maka kita beramal ibadat. Oleh kerana kita malu kepada Allah, maka kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Dia. Itu maksud malu. Dan itulah yang disimpulkan terhadap 4 hadis. Hadis yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Semua tu adalah iman kita terhadap Allah, iman kita terhadap sifat-sifat Allah, iman kita terhadap kekuasaan Allah, iman bahawasanya, kita beriman bahawasanya malaikat-malaikat itu memang wujud. Kita beriman, kita belajar apa sahaja. Kita belajar kitab-kitab, kita belajar kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita beriman kepada takdir baik dan juga buruk. Takdir tadi, huraian yang ringkas sangat tadi. Takdir baik dan buruk ini, kita beriman apa sahaja yang baik, semua perkara yang kita dapat faham perkara yang baik. Contohnya sekarang kita belajar ilmu agama, ini adalah takdir yang baik. Contohnya takdir yang buruk, contohnya kalau ada saya terlepas cakap dalam bab agama yang bersalahan dengan syariat, itu adalah takdir yang buruk. Dan kita memang patut percaya, memang wajib percaya yang buruk itu pun datang daripada Allah juga. Apa sahaja perkara-perkara yang buruk memang datang daripada Allah. Cuma kita mempunyai pilihan. Kalau macam tadi saya cakap, kalau saya tersalah cakap, itu kerana pilihan ataupun kerana kekurangan kita. Untuk faham mudah dalam bab takdir ni, contohnya kalau dalam bab baik dan buruk, contohnya seperti kalau di sebuah sekolah, di sebuah sekolah ada pelajar dan juga ada 2 orang pelajar dan ada seorang guru. Di kalangan 2 pelajar tadi, seorang pelajar yang belajar bersungguh-sungguh, seorang lagi yang belajar sambil lewat, main-main je. Jadi guru ni dia akan kata yang belajar bersungguh-sungguh akan dapat keputusan yang baik. Dan guru yang kata, guru yang tengok pelajar yang belajar hanya sambil lewat, dia akan kata bahawasanya pelajar itu tidak dapat keputusan yang baik. Bukan kerana guru tu dapat tahu ilmu baik, tak, tapi hasil kerana pilihan 2 pelajar tadi. Pelajar tadi ada yang pilih, dia ingin belajar bersungguh-sungguh, maka hasil yang akan dapat, bahasanya dia akan dapat hasil yang baik. Keputusan peperiksaan dia tu akan semilang. Kalau dia belajar, dia pilih untuk sambil lewat, dia belajar, dia pilih untuk tak apalah, periksa di dunia je, contohnya. Jadi dia tak belajar sungguh-sungguh. Jadi hasil keputusan dia, oleh kerana dia tidak belajar, maka keputusan peperiksaan dia tidak mendapat baik. Itu maksudkan itulah yang dimaksudkan tentang takdir baik dan juga buruk. Samalah juga kita dalam bab belajar agama. Jika kita sudah ditakdirkan belajar agama, kita sudah ditakdirkan belajar agama, tapi kita hanya sekadar belajar sahaja, bukan sampaikan. Kita belajar tapi kita tidak sampaikan.
kita tidak sebarkan, kita tidak ajarkan kepada orang lain, maka kalau dari segi adatnya memang hasil di akhirat kelak memang hasilnya tidak 100%. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh di dalam belajar, kalau kita bersungguh-sungguh di dalam sebar ilmu agama, di dalam mengajar kepada sesiapa sahaja, maka insya-Allah hasil yang kita akan dapat di akhirat esok akan dapat perkara yang baik. Maknanya nak beritahu, takdir kita di akhirat di kelak ataupun takdir kita di dunia ni memang sudah ditetapkan. Kita dapat perkara yang buruk memang sudah ditetapkan. Kita dapat perkara yang baik di dunia memang sudah ditetapkan. Dan kalau kita mati pun sama juga. Kalau di akhirat kelak kita dapat syurga, memang sudah ditetapkan kita dapat syurga di Lauh Mahfuz. Kalau kita dapat pada awalnya memang kita dapat neraka, na'udzubillah, kita dapat itu hanya adalah kerana apa? Kerana memang sudah ditakdirkan. Dan kita dapat itu hanya kerana pilihan kita ya, berada di atas muka bumi, seperti mana yang telah saya terangkan dalam bab tadi. Dan umumlah semua perkara, apabila kita beriman, kita secara tidak langsung kita cinta kepada Allah, kita akan melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala suka. Kita akan tinggalkan perkara-perkara yang Allah larang, Nabi larang. Dan juga kita akan cinta kepada Nabi, seperti mana tidak ada yang lebih kita cinta melainkan Nabi dan juga Rasul. Dan kita akan ikut sunnah Nabi secara ikhlas. Tinggal perkara-perkara riak, perkara-perkara nifak, perkara-perkara sifat-sifat munafik. Selain daripada itu kita bertaubat. Kita takut tentang ancaman Allah Ta'ala, azab-azab Allah Ta'ala. Kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala kerana dapatnya syurga, tidak kerana lain, hanya kerana rahmat Allah Ta'ala. Dan kita bersyukur dengan cara mempelajari, bukan setakat ucapan Alhamdulillah, tapi kita bersyukur dan kita kenal, kita belajar untuk kenal siapakah Tuhan kita, iaitu Allah. Dan apabila berlaku apa sahaja musibah, kita bersabar dan juga kita redha dengan ketentuan, sama ada berlaku kematian ataupun yang baru lahir. Kita bertawakal dalam setiap amalan, dan kita saling berkasih sayang. Di antara satu sama lain ini kita sentiasa bersifat mengalah. Kalau ada berlaku perselisihan atau berlaku pergaduhan, kita yang terlebih dahulu bersifat mengalah. Dan kita kalau dalam bab sebar agama, kita sentiasa mengucapkan perkataan tauhid ataupun sebar perkataan tauhid. Dan umum semua perkara, contoh-contoh yang boleh dapat kita huraikan apa itu perintah, apa itu perkara yang Allah Ta'ala perintahkan, dan apa sahaja perkara yang Allah Ta'ala larang. Dan banyaklah kalau nak sebut satu persatu, yang banyak. Buat baik di antara sama manusia, buat baik kepada ibu bapa dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru alhamdulillah. Saya kata ya tak? Masalah. Hadis nombor 4 tu. Yang kalau yang bisa pegang 5 lah. Baris nombor 2. Imatatul adza. Masuk apa tak? Imatatul adza maksudnya dia menyingkap, membuang. Imata tu maksudnya dia membuang. Umum perkataan dia membuang ataupun apa sahaja bentuk tindakan kita membuang, itu maksud imata. Al-adza maksudnya perkara-perkara yang boleh menyakiti, boleh menyusahkan kita, baik kita ataupun orang lain. Anit tariq, berada di jalanan. Kalau kita nak huraikan lagi dalam bab ayat ini ataupun dalam bab perkataan ini, nak perhalusi lagi memang boleh, tapi akan sampai bab dia kita akan beritahu. Ada soalan lain? Ada? Wallahu a'lam.